Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada malam ni kita bertemu untuk kalau ikut jadual ni kita kuliah pada malam ni kita sambung tafsir, tapi pada malam ni kita tak sambung tafsir. InsyaAllah kita akan cuba kupas tafsir dalam perbincangan kita esok insyaAllah. Pada malam ni Ana cuba nak kupas satu isu. Isu ni sebenarnya Ana tak report, tetapi ramai sangat orang hantar WhatsApp tanya dan juga orang hantar inbox Facebook, iaitu tentang isu melibatkan beberapa orang pelajar UIA yang mana mereka telah pergi ke kuil Hindu, mereka bersihkan kuil Hindu. Jadi isu rupa-rupanya lah. Anda tahu cerita tu tapi tak terfikir pula ia benda isu, asalnya macam tu lah. Lepas tu duk sibuk benda-benda lain ni, jadi tak terfikir. Lepas tu hari tu keluar makan dengan kawan-kawan daripada Amanah Kepung baru-baru ni, keluar makan. Lepas tu balik tu Dr. Zulkifli Hasan, pensyarah USIM, pensyarah di USIM, berkenaan dengan dia syarah berkenaan dengan undang-undang Islam, dia mengajar dekat USIM. Jadi inbox Facebook dia tanya pandangan hentar berkenaan dengan pelajar kita, pelajar UIA ni terlibat dengan membersihkan kuil Hindu ni. Dia tu tak besar sangat lah, Ana rasa biasa khilaf. Ana katalah tak ada apa benda pandangan mazhab Hanafi tak ada masalah pun, cakap macam tu lah. Rupa-rupanya isu rupanya jadi benda ni isu besar juga rupanya, dibincangkan sampai ada orang forward WhatsApp tanya apa komen. Ana pun tak bagi komen terus lah, cuma bila baca soalan-soalan yang kawan-kawan tanya, lepas tu apa yang kawan-kawan WhatsAppkan itu tu, Ana teringat beberapa perkara lah. Antaranya adalah pengalaman dalam tahun 2011 ni lama lah. Kita ingat balik Selangor ni kerajaan Pakatan Rakyat memerintah pada masa tu lah. Yang pada masa tu menteri besarnya adalah Tan Sri Khalid Ibrahim. Pada masa tu ada satu kes berlaku lah dekat Shah Alam melibatkan kepada YB Khalid Samad. Dan YB Khalid Samad dia ahli parlimen Shah Alam. Jadi dia telefon anak pada masa tu, dia tanya, dia kata apa perbahasan ulama berkenaan dengan apabila ada orang Islam kita dia dapat satu kontrak ataupun tender ataupun projek untuk baiki gereja. Itu soalan je lah. Ana pada masa tu tak ada jawapan, tak tahu pula kan. Cuma tak apalah, kita boleh lah cuba cari-cari maklumat dalam kitab-kitab fiqh. Ana bagi jawapan macam tu lah pada Wabi Khalid Samad. Jadi Wabi Khalid Samad kata kalau boleh tolong bagi maklumat sikit kalau ada maklumat. Jadi Ana cari buka kitab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, mazhab 4 tu kita belik semua sampai 2 hari lah tak jumpa. Jadi bila 2 hari tak jumpa tu, hari yang kedua tu YB Khalid Samad tu telefon. Dia tanyalah, dia kata dapat dah? Dia kata tak dapat lagi. Bagi masa lah, bagi dalam seminggu kan yang itulah. Jadi seminggu tu Ana cari-cari, Ana dapat jugalah 2-3 maklumat berkenaan dengan orang Islam kita kalau baiki rumah ibadat orang bukan Islam. Perbincangan fiqh dia macam mana? Rupa-rupanya benda ni bukan isu baru. Benda ni isu dah lama sebenarnya. Pada zaman dahulu pun dah ada perdebatan berkenaan dengan apakah boleh orang Islam ni terlibat dalam membaiki rumah ibadat orang bukan Islam, terutamanya Kristian lah, Al-Kanisah, itu yang selalu disebut dalam kitab-kitab fiqh. Jadi bila anda baca, anda rojong, rupanya agak menarik juga perbincangan dalam kalangan ulama-ulama mazhab dan juga ulama-ulama kontemporari dalam hal ini. Jadi bila kawan hantar WhatsApp, bila kawan hantar inbox Facebook, apabila bangkitkan isu berkenaan dengan membersihkan kuil Hindu ni, yang membersihkan ni adalah pelajar UIA lah, budak-budak Muslim kita.
Makanya bila orang tanya tu anda teringat balik apa yang dah berlaku lah pada tahun 2011. Masa tu bulan Januari, anda ingat ni bulan Januari, dan anda ada tulis artikel pada masa tu, ada dalam blog lama anda. Dalam blog lama anda ada tulis berkenaan dengan isu apakah boleh orang Islam membaiki rumah ibadat orang bukan Islam. Anda bagilah hujah satu dua banyaklah. Kita bagi pandangan yang mengatakan boleh dan pandangan yang kata tak boleh. Kan? Kita bagi dua pandangan lah. Rupa-rupanya pada tahun 2019, jadi bila Dr. Zulkifli Hasan dia inbox Facebook pada malam tu, jadi bual-bual tu sambil-sambil chit-chat lah dengan dia. Lepas tu sambil-sambil tu Google. Rupa-rupanya mufti wilayah pernah buat keluar statement, pernah mengeluarkan satu pandangan berkenaan dengan isu orang Islam terlibat dalam membaiki rumah ibadat orang bukan Islam. Kan? Dia keluarkan itu tahun 2019. Yang anda tulis tu tahun 2011, lagi lama lah. Jadi 2019 ni agak baru sedikit lah. Maksudnya kalau 2019, maksudnya mufti ketika itu siapa? Mufti masa tu Dr. Zulkifli Al-Bakri lagi lah kot pada masa tu. Jadi dalam tu dia adalah bagi pandangan dan hujah dia bawa pandangan yang mengatakan boleh dan juga pandangan yang tak boleh, dan semua kod-kod kitab tu sama dengan kitab yang anda rujuk juga. Itu yang agak menarik jugalah yang telah dikeluarkan fatwa oleh mufti wilayah. Kalau tak silap anda pada masa tu muftinya adalah Dr. Zulkifli Al-Bakri kalau tak silap anda lah pada masa tu. Sebelum Dr. Luqman jadi mufti macam tu. Okey, mungkin anda akan cerita sedikit tentang perbahasan hukum fiqh dalam isu ni lah insya-Allah. Kita tahulah latar cerita ni banjir besar tu asal cerita lah. Bila banjir besar, banyak tempat tenggelam, terutamanya di Selangor Selangor paling teruk lah. Sebenarnya tidak Selangor je, Pahang pun agak kuat juga. Cuma tak berapa nak isu sangat dalam media sosial. Yang banyak isu ni dekat Selangor tak tahu kenapa Selangor lebih bising berbanding tempat lain. Di Pahang pun tenggelam dekat Mentakap tenggelam Tapi kita tak berapa nak dengar sangat cerita itu. Jadi bila berlaku banjir besar, terutama di Selangor, maka di situ tu apabila banjir surut, orang nak bersihkan rumah-rumah orang yang tenggelam. Jadi bila bersihkan rumah tenggelam tu bukan semata-mata rumah, ada masjid yang dibersihkan, masjid dan surau, dan ada berita yang tersebar juga di dalam media sosial yang menyatakan beberapa budak-budak Hindu, penganut Hindu, anak-anak muda ni, yang mana mereka terlibat untuk membersihkan kuil, membersihkan masjid, Jadi bila budak-budak Hindu ni terlibat bersihkan masjid, bising lah dalam Facebook tu, ada orang bincang, ada orang puji kan. Dan puji tu anda tak tahulah apakah wujud orang yang mengkeji, tapi setakat yang anda jumpa tu, orang puji tindakan budak Hindu itu, dan yang puji tu ada orang Islam puji, orang Hindu pun ada yang puji. Kan? Orang bukan Islam pun ramai yang puji lah tindakan budak-budak Hindu tu. Cumanya duduk beberapa hari kemudian, tersebar pula satu berita berkenaan dengan budak UIA, pelajar-pelajar UIA lah. Kan? Budak Muslim kita cuci kuil. Dia ada kuil pun tenggelam dengan banjir baru-baru ni. Jadi bila dah surut, lepas tu cuci. Bila cuci tu rupanya ada budak Islam kita pergi cuci sama lah. Kan? Ada gambar lah tersebar dalam Facebook. Jadi mungkin di situ yang menjadi isu. Sebab anda tak tahu, cumanya ada orang maklumkan pada anda tak dengar sendiri. Ada orang maklumkan, dia kata Dr. Abdul Basit, katanya dia ada keluar satu statement mengatakan haram, tak boleh lah. Lepas tu katanya Ustaz Azad Idrus, itu anda baca orang komen dalam Facebook, anda tak dengar sendiri Anda jujurlah cakap anda tak dengar, tetapi anda tengok orang ada komen-komen. Dan Ustaz Azad Idrus pun kata benda yang sama lah kan, kata haram. Jadi bila timbul yang haram je, tak keluar yang pandangan yang kedua, jadi anda pun kena fikir kenapa tak keluar pandangan yang kedua Sebenarnya benda ni masih lagi khilaf dalam kalangan ulama-ulama Islam gitu. Jadi mungkin anda akan hurai dua pandangan ulama dan macam mana kita melihat dalam dua pandangan itu dan macam mana nak mengambil sikap lah dalam isu ini. Dan anda cuba huraikan lah berdasarkan pembacaan, pengalaman dan juga apa yang anda dah fikir lama dah berkenaan dengan isu-isu sebegini insya-Allah. Yang pertamanya, kita kena clear sebenarnya tidak ada satu nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengatakan kita membersihkan rumah ibadat orang bukan Islam itu haram, dan juga tidak ada nas secara jelas
imam mengatakan boleh? Tak ada. Ada tak satu Al-Quran ataupun hadis Nabi yang kata haram? Tak ada. Ada tak satu nas Al-Quran dan hadis kata boleh? Pun tak ada. Jadi bila tak ada nas Al-Quran dan hadis secara terang-terang mengatakan boleh dan tak boleh ataupun tak boleh, maka di situ tu kita akan nampak dia bukan isu hukum qat'i, bukan. Dia adalah isu ijtihad. Dia adalah isu pandangan ulama. Itu kena faham asas dulu sebab nombor satunya bila kita nak tahu satu benda tu agama benarkan ataupun tidak, kita kena tanya nombor satu, ada tak ayat Quran ataupun hadis yang sebut secara terang-terangan ia adalah boleh ataupun ia adalah tak boleh. Itu soalan nombor satu lah yang kita kena tanya lah. Jadi bila kita tanya soalan itu, jawapannya tak ada. Ada tak satu ayat Quran Allah Ta'ala kata jangan kamu membersihkan rumah ibadat orang kafir, contoh? Tak ada. Ataupun ayat Quran kata bersihkanlah rumah ibadat orang kafir, pun tak ada. Tak ada, dua-dua tu tak ada. Ataupun dalam hadis Nabi SAW yang mana Nabi Muhammad SAW suruh ke, ataupun sahabat Nabi buat ke, ataupun Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat ke, yang tu pun tak ada. Nak cari yang Nabi tak buat pun tak ada, yang Nabi buat pun tak ada. Nak cari yang Nabi suruh pun tak ada, yang cari Nabi Muhammad larang pun tak ada. Jadi di situ kita akan nampak di sini isu cuci rumah ibadat orang bukan Islam adalah bukan hukum qat'i, bukan. Dia bukan hukum qat'i, dia adalah hukum ijtihad. Sebab bila tidak ada nas barulah datang pandangan ulama. Jadi bila kita tengok bermaksud dia tidak ada dalam nas, dia sudah terlibat dengan ijtihad, maka di situ kita kembali kepada kaedah pendalilan. Ataupun dalam istilah orang belajar ilmu usul fiqh dipanggil turuqul istinbat. Kaedah-kaedah untuk kita mengeluarkan hukum. Jadi kaedah lah. Jadi bila kita tengok kaedah tu, makanya kita tengok pula apa komen ulama. Tu isu dia. Quran hadis clear tak ada dah. Sekarang ni ijtihad ulama. Jadi ulama ni dia tak faham kes tu macam mana dan macam mana dia mengatakan boleh dan macam mana dia kata haram. Itu anda nak cuba kupas pada malam ni lah, insya-Allah. Kalau kita tengok pandangan ulama kontemporari, antara yang pernah mengeluarkan pandangan mengatakan boleh ni adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Benda ni boleh kita rujuk dalam laman web Islam Online dan juga dalam laman web dia sendiri. Laman web Yusuf Al-Qaradawi sendiri. Kan? Mungkin anda boleh baca di sini statement Yusuf Al-Qaradawi dalam sebutan Arab dia. Dia kata hunaka ikhtilafun fi aqwalil fuqaha'i haula al-musyarakati muslim fi bina'i ihda duar al-ibadah li ghairil muslimin mislu ma'bad lil hindus aw kanisatu lin nasara. Nahnu nara as-simaha lin nasara bi iqamati kanisatin fi Qatar wa huwa min haqqi wali al-amri bina'an ala fiqh as-siyasah الشرعية التي تقوم على رعاية المقاصد الشرعي ومصالح الخلق وتوازن بين المصالح بعضها وبعض والمفاسد بعضها وبعض ومصالح والمفاسد إذا تعارضتا. Ini statement daripada Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi kata di sana ada perbezaan pandangan ulama-ulama fiqh berkenaan dengan kaitan musyarakah, keterlibatan orang-orang Islam di dalam pembinaan salah satu daripada rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Jadi Qaradawi kata benda ni khilaf. Qaradawi kata benda ni khilaf apabila keterlibatan orang Islam berkenaan dengan pembinaan rumah ibadat orang bukan Islam. Jadi kalau kita sebut membina, itu lagi berat kalau nak banding dengan cuci je. Sebab membina terus kan. Jadi bila kita membina tu, Qaradawi kata benda ni khilaf. Qaradawi kata bukan nak kata ni. Contoh dia kata ma'bad lil hindus, rumah ibadat orang Hindu, ataupun kanisah lin nasara, gereja bagi orang Nasrani. Dan dia kata wa nahnu nara as-simah lin nasara. Kami berpendapat boleh bagi orang Nasrani bi iqamati kanisatin fil Qatar untuk membina rumah ibadat di Qatar dan ia adalah di bawah hak waliul amri. Jadi kalau kita tengok dalam statement Yusuf Al-Qaradawi ni, kelihatannya macam okey. Qaradawi nampaknya macam dia tak ada masalah berkenaan dengan kita terlibat dalam pembinaan rumah ibadat orang bukan Islam. Qaradawi lah. Dan sebenarnya kalau kita buka dalam laman web Mufti Wilayah, ada kod kat sini tahun 2019, 9 Januari, iaitu dalam fatwa laman web itu Al-Kafi, nombor fatwa dia 1033, 1033, nombor fatwa. Cuba ceklah kat situ. Dia sebut kat sini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah berfatwa akan keharusan bagi kaum muslimin untuk terlibat dalam pembinaan gereja. Ini kata dalam laman web tu lah.
Dia kata Qaradawi berfatwa boleh ataupun harus orang Islam terlibat dalam pembinaan gereja. Beliau telah ditanya akan hukum bagi kaum muslimin yang terlibat dalam proses bidaan, menerima tender, pembinaan rumah ibadat dan muslim dan hukum mengambil manfaat dari keuntungan projek tersebut. Jadi di sini kalau kita tengok dalam laman web Mufti Wilayah, dia quote statement, dia quote pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Secara dasarnya Qaradawi mengatakan boleh orang Islam terlibat untuk membuat rumah ibadat orang bukan Islam. Ini Qaradawi Dia sebut juga kat sini, dia kata setelah mengemukakan pandangan-pandangan para ulama, sebahagiannya telah kami nukilkan di atas, beliau mentarjihkan. Qaradawi telah mentarjihkan kata fatwa wilayah, mentarjihkan pandangan sebahagian ulama mazhab Hanafi yang mengharuskan keterlibatan Muslim dalam pembinaan gereja dan rumah ibadat lain. Walaupun beliau turut memperingatkan bahawa terdapat ramai ulama yang mengharamkan hal demikian berbanding mengharuskannya. Qaradawi dia buat mari dua pandangan. Pandangan yang boleh, pandangan yang tak boleh. Kan? Tapi dia sendiri tu lebih cenderung kepada pandangan yang kata boleh. Siapa dia? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kalau ada orang kata boleh, kita jangan tuduh liberal. Sebab ini pandangan Qaradawi. Kan? Yang kata ni Yusuf Al-Qaradawi, Qaradawi bukan orang liberal. Sebab ada orang tuduh ni liberal, ni plural. Tak ada kaitan dengan isu plural dan liberal. Sebab yang mengatakan boleh itu adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Gitu. Yang menariknya, dia quote statement-statement daripada ulama-ulama di dalam mazhab Hanafi. Anda sempat cari maklumat dari kitab mazhab Hanafi. Antaranya kitab Bahrul Ra'iq. Dalam kitab itu, dia ada sebut satu perkataan. Dia kata, walau istajara ay-dhimmi al-muslim liyubniya lahu bi'ah atau kanisah jaza wa yutibu lahu al-ajar. Ini dalam kitab Bahrul Ra'iq. Ini salah satu kitab di dalam mazhab Hanafi. Dia kata sekiranya memberi upah oleh orang zimmi kepada orang Islam untuk membina gereja. Orang Islam ni dia dapat projek untuk pergi buat gereja. Dia dapat duit. Orang Islam tu dapat duit, dapat pembayaran disebabkan dia buat gereja. Maka ia adalah harus dan upah itu adalah baik baginya. Nampak? Dalam kitab. Jilid yang ke-8 muka surat 23. Bahrul Ra'iq. Buka kitab itu. Cuba tengok yang mana dalam kitab itu, dalam jilid ke-8 muka surat 23, dia disebut dalam kitab itu, kalau orang zimmi, orang bukan Islam, dia bagi duit kepada orang Islam untuk membuat rumah ibadat mereka. Kita dapat projek lah, kita pergi buat. Dia kata boleh, harus, bukan sekadar harus. Wa yatibu lahu al-ajar. Duit dia dapat tu, upah tu pun baik. Ni kata kitab mazhab Hanafi. Jadi sekali yang disebut, bukan liberal, pandangan ulama mazhab Hanafi. Gitu. Okey, mungkin anda boleh quote lagi kitab mazhab Hanafi yang lain, kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Hasyiah Ibnu Abidin. Dalam kitab tu disebut, dia kata walau ajara nafsahu liya'mala fi kanisah wa ya'muruha wa la ba'sa bih li'annahu la ma'siyata fi 'ainil amal. Dia baca matan Arab. Dia kata sekiranya mengupahkan dirinya supaya bekerja membina gereja, dia ni mendapat upah untuk membina gereja, maka itu tidak mengapa. Kitab mazhab Hanafi. Ini kerana tidak ada maksiat dalam melakukan kerja sebegini. Yang tu disebut dalam kitab Hasyiah Ibn Abidin, jilid yang ke-6 muka surat 931. Jadi anak kod ini tiga rujukan. Pertama Qaradawi, yang kedua dalam kitab mazhab Hanafi Bahrul Ra'iq, yang ketiga pun kitab mazhab Hanafi Hasyiah Ibn Abidin. Secara dasarnya tiga kod yang kita bawa ni, tiga pandangan ini mengatakan harus kita membuat rumah ibadat orang bukan Islam. Ini pandangan Qaradawi dan juga ulama-ulama di dalam mazhab Hanafi. Ingat maksudnya jangan sekali-kali pergi tuduh ini pandangan liberal. Tak ada kaitan dengan liberal. Ada orang kita ni liberal. Tak, ni bukan liberal. Qaradawi bukan liberal. Hasyiah Ibn Abidin, Bahrul Ra'iq, kitab lama ni, lama, belum ada lagi liberal. Dah ada dah kitab-kitab ni. Ini kitab-kitab awal di dalam mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ni mengatakan boleh. Itu secara dasarnya. Gitu. Okey, itu yang kata boleh lah. Kita tengok pula, ada tak pandangan ulama yang kata tak boleh? Ada Siapa dia? Setakat yang anda jumpa ni adalah Bimbas. Bimbas ni Salafi lah. Salafi. Orang panggil dia Wahabi lah apa. Bimbas dan juga fatwa itu dikeluarkan juga di dalam Lajnah Daimah. Himpunan fatwa-fatwa ulama Saudi tu kan. Jadi ada kitab dia Lajnah Daimah tu, ulama Saudi buat keluar fatwa. Dalam kitab itu ada mengatakan tak boleh. Jadi ada pandangan yang kata boleh. Qaradawi dia quote dua pandangan yang boleh tak boleh, dan Qaradawi mengatakan dia menyokong pandangan yang kata boleh. Gitu.
Okey, kalau ikut Bembas Saudi ni ulama Saudi ni, dia kata ajma'a al-ulama, dia kata ijma'. Sebenarnya bila dia quote dia kata ijma', dia agak confused juga sebab macam mana dia boleh kata ijma' sedangkan ulama awal ada mengatakan boleh. Tapi dia kata ijma' lah, pelik juga macam mana dia kata. Mungkin ijma' di kalangan ulama salafi lah kot, bukan ulama mazhab mungkin lah kot. Dia kata ala anna bina al-ma'abid al-kufriyah wa minha al-kana'is fi jaziratil Arab asyaddu isman wa a'zamu jurman. Dia kata membina rumah ibadat orang kafir antaranya adalah membina kanisah, gereja di tanah Arab teramat dosa dan juga teramat jenayah. Jenayah agama. Kata dia lah. Li ahadis as-sahihah as-sarihah, kerana berdasarkan kepada hadis-hadis sahih, kata dia lah. Dan dalil dia apa dia? Dia kata mengkhususkan an-nahi, tegahan daripada berhimpun dua agama di tanah Arab. Jaziratul Arab. Dia pakai hujah tu lah. Kalau kata macam tu, macam mana kita tengok pada Mesir kan? Tu ada hujah-hujah mereka lah. Itu pandangan dia begitu. Jadi kalau kita tengok kat sini, Bembas dan ulama Saudi kata haram lah. Jadi kita pun tak pelik sebenarnya. Aliran Salafi Wahabi ni memang dia agak keras antara orang Islam dan orang bukan Islam sebab mereka ni ada konsep al-wala' wal-bara'. Sebab dalam penafsiran mereka al-bara' itu kena benci orang kafir. Kena benci kafir dan orang kafir. Itu Wahabism lah. Orang-orang Salafi selalu dia ada akidah tu al-bara'. Kenapa? Sebab dia kata Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda' walladzina ma'ahu asyidda' al-kuffar ruhama'u bainahum. Allah Ta'ala kata Muhammadur Rasulullah, dan mereka yang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Jadi dia ada keras pada orang kafir. Jadi tak pelik dia nampak tak boleh. Sebab mereka tu ada konsep al-bara' dalam akidah gitu. Kita ada kritikan lah. Benda ni berlaku debat dalam kalangan ulama Islam dalam mendebatkan betul ke membenci orang kafir itu tuntutan akidah. Itu ada debat balik. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sayang pak saudara dia Abu Talib, padahal pak saudara dia tidak Islam. Pak saudara dia Abu Talib itu tak Islam. Mati dalam keadaan tak Islam. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada menjelaskan yang ayah Nabi, pak saudara Nabi Abu Talib mati dalam keadaan tidak Islam. Sehingga kan dalam Sahih Muslim itu ada buat mari asbabun nuzul bagi turunnya ayat Quran dalam surah surah Al-Ankabut, bukan, dalam surah Al-Qasas, yang Allah Ta'ala kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah. Allah Ta'ala memberi hidayah pada siapa yang dia mahu. Ayat itu dalam riwayat Imam Muslim kata diturunkan berkait dengan Abu Talib. Maksudnya Abu Talib mati tak Islam. Jadi bila mati tak Islam, Nabi sayang Abu Talib. Nabi sayang Abu Talib. Jadi apakah Nabi Muhammad sudah tidak al-bara'? Itu soalan dia Dia kata bara' ni mesti benci orang kafir. Kalau benci kekufuran itu boleh terima. Sebab memang ada hadis Nabi SAW yang Nabi Muhammad kata yang antara tanda-tanda halawatul iman, kemanisan iman itu adalah apabila dia benci kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci dicampak ke dalam api. Itu ada hadis Nabi SAW. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkanlah hadis tu. Jadi di situ kita akan nampak membenci kekufuran itu okey. Cuma ada satu tajuk membenci orang kafir. Membenci orang kafir. Tu ada satu tajuk pula. Jadi kalau itu yang dibincangkan dalam Wahabism, dibincang dalam golongan Salafiyah, maka tak pelik mereka mengatakan kalau orang Islam terlibat membuat rumah ibadat orang kafir, yang tu pun tak boleh juga tu. Tak pelik kalau ada pandangan macam tu dari orang aliran Salafiyah lah gitu. Okey, kita nampaklah itu. Bembas, Lajnah Daimah. Yang lain, anak quote dekat sini yang mengatakan tak boleh juga. Jadi kitab dalam mazhab Syafi'i, iaitu Qalyubi. Ni orang Al-Azhar belajar kitab ni lah. Kalau kita orang mazhab Syafi'i di Al-Azhar akan belajar kitab ni, Qalyubi wal Umairah. Jadi kitab ni ada belajar lah, masa di Azhar dulu ada belajar kitab ni. Dia kata wala yajuzu bazlul mal fihi li ghairi daruratin wa mislihi aidan istijaru kafir musliman li bina'i nahwi kanisah. Dia kata tidak harus kita menghabiskan duit tanpa darurat dan seumpamanya juga untuk kita mengambil kita memberi upah, menerima upah daripada orang kafir dari yang diberikan kepada orang Islam untuk buat gereja. Tak boleh. Maksudnya Syafi'i memang tak boleh. Tadi kita sebut Hanafi memang boleh. Syafi'i tak boleh. Gitu. Ana bawa dua pandangan lah, bersikap adil dalam hal macam ni. Kita buat mari dua pandangan. Tak nak satu pandangan je. Kita buat mari dua pandangan.
Sebelum ni dah ada orang kata haram, dia ambil satu pandangan, dia tak sekut pandangan yang kedua. Anda sebut dua-dua pandangan gitu. Yang keduanya, kalau yang ketiganya kita tengok dalam kitab Hasyiah Syibru Mulaisi. Ini pun kitab dalam mazhab kita lah. Dia kata la yasihu istijaru zimmi musliman li bina'i kanisah li hurmati bina'iha. Dia kata tidak sahih, tidak sah memberi upah oleh orang zimmi kepada orang Islam bagi pembinaan gereja kerana pengharaman membinanya. Nampak? Dia kata haram. Jadi di sini ada kod 3 yang mengatakan haram. Yang keempat, Imam As-Subki. Imam As-Subki. Dia pun antara ulama yang mengatakan haram. Dia kata bina'ul kanisati haramun bil ijma'. Nampak? Dia kata membina gereja itu haram secara ijma'. Kata dia lah. Kata Imam As-Subki. Gitu. Wa kadza tarmimuha. Begitu juga kita nak baiki. Haram juga kata dia. Wa kadzalika qala al-fuqaha. Begitulah yang berkata ulama-ulama fiqh walau sahha walau wassa bi bina'il kanisah. Kalau sekiranya orang itu telah memberi wasiat untuk membina gereja, membina rumah ibadat orang kafir. Contohlah ada orang ni, kita ni contohlah asal tidak beragama Islam masuk Islam. Bapa dia tak Islam, anak masuk Islam. Bapa ni bagi wasiat, bapa kalau mati tolong buat gereja. Contohlah. Jadi apa kata Imam As-Subki? Dia kata fal wasiyatu batilun. Wasiat tu batal. Tak boleh. Jadi di sini kita akan nampak pandangan mazhab Syafi'i mengatakan haram kita terlibat pembinaan gereja. Kita terlibat membina rumah ibadat orang bukan Islam. Pandangan Syafi'i. Ada dua pandangan kat sini. Anda dah quote dua pandangan. Satu pandangan yang mengatakan boleh, Hanafi, Qaradawi, ulama mazhab Hanafi dan juga Qaradawi. Lepas tu ulama Saudi dan beberapa orang-orang ulama di dalam mazhab Syafi'i yang mana mereka mengatakan hukumnya adalah haram. Ada dua. Hanafi kata boleh, Qaradawi kata boleh, Syafi'i, geng-geng Salafi Wahabi haram. Dia ada dua lah pandangan kat situ. Kita clear dua pandangan ulama. Okey. Kalau kita tengok yang lain, fatwa mufti wilayah sendiri. Memang mufti wilayah pun mengatakan dia lebih cenderung untuk mengatakan haram lah. Kan? Cuma dia punya asbab dia tu kelihatannya bukan pada nas. Asbab dia lebih daripada mengelak daripada terfitnah. Nanti anda akan detailkan balik perbincangan kat bawah. Nanti kita akan sebut. Sebab dia kata kalau tengok daripada meneliti pandangan-pandangan para ulama dan dalil-dalil yang dikemukakan, kami menterjahkan, ni kata mufti wilayah lah pada masa tu Dr. Zulkifli Al-Bakri, pandangan yang mengharamkan keterlibatan orang Islam dalam pembinaan gereja atau rumah ibadat agama lain sebagaimana yang dipegang oleh majoriti ulama. Jadi nampaknya Dr. Zulkifli Al-Bakri lebih cenderung untuk mengatakan haram. Dia sealiran dengan pandangan Syafi'i, Bin Baz, ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti As-Subki yang kita dah sebut tadi lah. Begitu cuma dia punya sebab dia. Sebab tu nanti anda akan hurai kat belakang nanti. Sebab menyebabkan Dr. Zulkifli Al-Bakri dia kenapa dia cenderung kepada mengatakan haram gitu. Okey, jadi kita dah nampaklah kat sini pandangan ulama dua yang mengatakan boleh dan tak boleh. Okey, kita tengok hujah pendalilan daripada Quran dan hadis. Apa dalil dan Quran dia dan dalil hadis dia untuk menegakkan pandangan masing-masing. Okey, pendapat yang membenarkan. Siapa yang membenarkan? Qaradawi, ulama-ulama mazhab Hanafi. Yang mana mereka mengatakan boleh itu, hujah mereka adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu dalam melakukan al-bir dan at-taqwa. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, tolong-menolong dalam melakukan dua, al-bir dan at-taqwa. Dia tak kata taqwa je. Dia tak kata wa ta'awanu 'alat taqwa. Tak. Dia kata wa ta'awanu 'alal bir wat taqwa. Dia ada bir kat situ. Jadi bila sebut bir tu maknanya dia apa? Itu satu soalan lah. Bir ni kita selalu terjemah kebajikan, kebaikan. Itu terjemahan kita lah. Kalau kita baca dalam hadis, bir ni kadang-kadang digunakan untuk mak bapak. Sebab tu ada istilah birrul walidain. Buat baik kepada kedua ibu bapa. Bir. Dalam Al-Quran, penggunaan kata bir merujuk juga hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Iaitu kita kena buka dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Bismillah. Ayat yang ke-8 dalam surah Al-Mumtahanah. Allah Ta'ala kata, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak larang kamu melakukan kebaikan terhadap mereka yang tidak memerangi kamu dalam agama
Mereka tidak mengeluarkan kamu daripada kerajaan kamu, daripada negara kamu. Antabarru, hendaklah kamu melakukan bir. Bir, dia guna bir. Tabarru, bir. Jadi ayat Quran kata wa ta'awanu 'alal bir. Tolong menolonglah kamu dalam melakukan albir. Lepas tu dalam ayat Al-Mumtahanah ke-8 Allah Taala kata Allah Taala tak larang kamu melakukan kebaikan, keadilan kepada orang yang tak serang agama kamu dan tidak menyerang kamu dalam agama dan tidak mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Kamu hendaklah antabarru, buat bir, buat baik. Jadi bila surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 bila sebut albir menggambarkan hubungan muslim dan non-muslim, ayat Al-Maidah ayat yang kedua Allah Ta'ala kata ta'awanu alal bir. Maka bir di situ adalah hubungan muslim dan non-muslim. Jadi itu hujah ulama-ulama Hanafi untuk mengatakan kalau kita bantu orang bukan Islam untuk baiki rumah ibadat mereka, bolehlah. Ayat Quran itulah hujah mereka. Kan? Yang disokong oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pandangan yang mengatakan boleh kita tolong membaiki rumah ibadat orang bukan Islam. Itu termim membaiki. Bayangkan kita membersihkan je, itu lagi-lagi lah boleh. Nampak? Tu hujah dia gitu. Itu hujah dalam mazhab Hanafi gitu. Okey, pandangan yang melarang pula. Apa hujah mereka? Hujah mereka kata ayat Quran surah Al-Maidah ayat 2 juga. Iaitu pada sambungan ayat. Kan? Ini pandangan ulama mazhab Syafi'i lah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Allah Taala sebut al-ithmi kat situ. Al-'udwan. Kita bukan bermusuh orang kafir tu, tak ada pasang gaduh dengan dia tu. Tapi isu ni ismi tu, dosa tu. Jadi mereka argue, dia kata bila sebut syirik itu dosa. Syirik itu dosa Jadi bila kita bantu untuk buat rumah ibadat mereka, kan, ataupun kita pergi cuci rumah ibadat mereka, cuci kuil, cuci gereja contoh, bermaksud kita membantu dalam melakukan dosa. Dia kita tafsir lagu tu. Ini bukan Nas cakap dia tafsirkan daripada apa yang Nas cakap. Nas kata jangan kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan juga permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Jadi Allah Taala kata jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa. Jadi timbul persoalan, syirik dosa juga. Allah Taala kata jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa, makanya membaiki rumah ibadat orang bukan Islam itu adalah dosa, kata dia. Itu adalah dosa juga. Ini tafsiran mereka lah. Cuma bila dia argue macam tu, dia timbul 2-3 implikasi. Kalau sekiranya kita mencuci rumah ibadat orang bukan Islam itu dianggap sebagai dosa, macam mana pula tindakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang mengizinkan, bahkan menyuruh kepada penduduk Ilya agar memberi izin orang Islam, memberi izin kepada mereka untuk bebas mengamalkan agama. Bukankah bebas melakukan agama itu kita dah bersetuju dengan dosa yang mereka lakukan? Dosa syirik tu lah, dosa kufur tu kan. Bukankah di situ kita dah nampak macam salah pula tindakan Sayyidina Umar. Ini agak pelik, nampak? Dia agak pelik, agak muskil kat situ. Sebab implikasi nampak macam tak baik. Macam bercanggah dengan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Takkan Sayyidina Umar laku salah kot. Kan? Sayyidina Umar orang faham apa yang Quran sebut, hadis sebut kan, gitu. Lepas tu Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh. Kita pergi cuci rumah ibadat orang bukan Islam, itu dianggap sebagai menegakkan kesyirikan. Okey, Qaradawi kata kalau kita nak ucap Merry Christmas kepada orang bukan Islam, boleh. Boleh. Qaradawi kata, Syekh Mustafa Az-Zarqa daripada Syria kata boleh. Kan, dekat Malaysia Dr. Zulkifli Al-Bakri pun dah kata boleh. Jadi kalau kita kata ucap Merry Christmas tu boleh, kenapa kita tak kata benda tu sebagai menegakkan kesyirikan? Sama je konsep dia. Kan, membersihkan, mengucapkan. Tapi dalam unsur membawa kepada membenarkan kesyirikan. Membenarkan kesyirikan. Sama je. Nampak? Maksudnya bila dia kata itu bermaksud membantu kesyirikan itu membantu juga dosa, itu tak tepat tu tafsiran itu. Sebab kalau bawa pada tafsiran itu banyak implikasi-implikasi lain. Dia mana mungkin hukum itu dia tak konsisten, dia tak boleh berlaku lagu tu. Hukum ni sifatnya mesti konsisten. Kan? Dia mesti konsisten. Benda ni kalau orang belajar usul fiqh dia akan jumpalah kaedah al-manat, kaedah illat. Kita tak boleh nak kata haramnya arak kerana air itu warna hitam. Tak boleh. Sebab kalau kita kata hukum arak itu haram kerana warna hitam, hukum tak konsisten. Sebab kita akan terpaksa kena haramkan juga air kopi. Benda tu tak masuk akal. Implikasi dia terpaksa haramkan juga air kopi. Sebab air kopi warna hitam. Apa lagi? Kita kena haramkan air Coca-Cola.
warna hitam. Tak munasabah. Kan? Sebab bila sebut manat, dia mesti sifat dia konsisten. Dia mesti, kalau orang belajar ilmu usul fiqh jumpa sifatun zahiratun mundabidatun. Mundabit tu. Mundabit ni kita panggil konsisten. Dia tidak boleh kat tempat lain jadi longgar lain pula. Tak boleh lagu tu. Kan? Dia tak boleh. Itu dah salah daripada sudut kaedah usul fiqh dia. Kan? Maka sebab itu orang kata kenapa haramnya arak? Haramnya arak kerana mabuk tu. Bukan kerana hitamnya air tu. Ataupun haram arak kerana dia berbuih. Tak boleh tu. Teh tarik buih. Takkan haram kata teh tarik. Itu tidak mundabit dia panggil. Tidak konsisten. Dia mesti mundabit. Dia mesti tetap. Dia tidak boleh longgar. Tak boleh. Maka demikian juga bila kita kata tak boleh ni. Sebab bila kita cuci rumah ibadat orang bukan Islam, itu bermaksud kita menyokong kesyirikan. Kata lagu tu. Kita menyokong kesyirikan. Maka ini dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa. Jadi kita punya manat tu. Manat kita tu adalah membantu untuk kesyirikan. Maka itu membantu dosa. Okey. Kita kata, Qardawi kata boleh mengucapkan Merry Christmas. Jadi itu kan macam kita membantu terhadap agama Kristian. Apakah itu dah jadi rosak akidah? Soalan. Nampak? Anda tak konsisten. Lepas tu Sayyidina Umar sendiri yang pernah tulis surat hantar kepada penduduk Ilyak bagi keizinan pada mereka untuk mengamalkan agama mereka secara bebas. Untuk mereka nak minum arak, nak makan babi. Itu ada. Itu diceritakan dalam Al-Kharaj, Imam Abu Yusuf. Nampak? Jadi, takkanlah Umar melakukan tindakan yang membantu kepada dosa. Tak. Nampak? Jadi itu debat dia. Debat. Jadi apabila berhujah mengatakan itu ta'awanu 'alal ismi, tak tepat. Dia tak tepat. Jadi agak longgar kat situ. Pengujian itu agak longgar. Begitu. Okey, itu hujah satu yang telah dijawab lah. Hujah yang kedua. Mereka berhujah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala kata, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu syuraka, berkongsi, bersekali dalam melakukan syariat bagi mereka di dalam agama perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Jadi kata kalau kita bantu bina gereja ataupun kita pergi cuci rumah ibadat orang bukan Islam, itu kan sudah bermasuk syuraka, berkongsi dengan orang syirik. Dia buat hujah kot tu pula lah. Jadi maknanya tak boleh lah. Dia faham kot tu. Jadi persoalannya, membantu membina gereja itu bukan bermaksud berkongsi agama, tak. Kita bila tolong itu, apakah itu mesti bermaksud kita berkongsi agama? Tak semestinya. Tidak semestinya. Kan? Tetapi ia adalah memberi bantuan kepadanya atas asas kemanusiaan. Sekadar tu je. Kita bantu dia, macam contohlah, kita buat misal contoh. Ada orang tu padri. Padri ni, dia ni terlibat dalam memurtadkan orang. Contoh. Dia sakit. Mungkin aksiden yang boleh bawa pada kematian. Dia pergi dekat hospital. Doktor tu kita. Kita ni doktor. Kita rawat dia, padri tu. Apakah masa kita rawat dia, bagi dia sihat, yang kita tahu dia ni memang kerja nak memurtadkan orang, tindakan kita tu halal ke haram? Satu persoalan. Apakah termasuk syuraka juga kat situ? Tak. Dia tak semestinya. Sebab itu dia ada dua tajuk berbeza tau. Yang berkongsi agama satu, yang satu lagi ni adalah kita mujamalah. Sekadar nak seronok, sekadar apa? Mujamalah ni apa? Mujamalah daripada kalimah jamil. Jamil ni cantik. Orang Melayu kita panggil kalau ajak makan, ajak-ajak ayam. Bukan nak ajak sungguh-sungguh pun. Ajak-ajak ayam. Maka demikian juga bila kita ucap Merry Christmas contoh. Kita pergi cuci rumah ibadat mereka contoh. Kan? Sekadar itu je. Sekadar tak lebih pada tu. Dia berlaku macam tu. Jadi bila mesti dikatakan syuraka tu tak tepat. Kan? Sebab dia tak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Apatah lagi bila Yusuf Al-Qardawi sendiri dia pernah mengatakan kalau kita ucap Merry Christmas sebagai contoh, itu tidak lebih sekadar al-insaniyah, kemanusiaan. Dalil dia, apabila ada mayat Yahudi yang dilintas di hadapan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad para sahabat sembang. Duk berbual, sembang. Tiba-tiba ada orang pikul mayat orang kafir, orang Yahudi lalu depan mereka. Nabi Muhammad berdiri memberi penghormatan. Jadi bila Nabi memberi penghormatan, makanya sahabat Nabi tanya, itu kan Yahudi, wahai Rasulullah. Dia berkata, alaysat insanan? Bukankah dia orang? Nampak? Nabi Muhammad bercakap tu sebab dia manusia, bukan sebab agama dia. Maka demikian juga, bila kita ucap Merry Christmas, apakah kita mengiktiraf agama dia? Tak. Sekadar mujamalah nak ambil hati dia sebab dia orang. Macam tu je. Kan? Hati dia seronok, macam tu kan. Sekadar tu tak lebih daripada tu. Maka demikian juga cuci rumah ibadat. Apakah bila kita cuci rumah ibadat, mesti dikatakan dah bersongkol dengan agamanya? Belum tentu. Tidak semestinya. Tidak
semestinya. Tu kena faham kat situ. Jadi di situ kalau kita tengok ada argument hujah yang mengatakan tak boleh tu, dia agak longgar lagi. Terbuka dengan kritikan-kritikan lagi. Jadi bila kita tengok sudut itu, tak pelik. Ulama mazhab Hanafi kata boleh kita membantu untuk membuat rumah ibadat orang bukan Islam. Ulama mazhab Hanafi yang telah disokong oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu dia punya base penghujahan. Kena faham. Jangan tuduh anak liberal pula. Anak cerita ni bukan sebab aliran liberal pun tak. Anak cerita ni base kepada penghujahan hukum. Gitu. Okey, mungkin timbul beberapa iskal lah. Beberapa persoalan-persoalan. Antaranya dia kata, apabila kita buat, makanya kita dah mengimani. Ada orang kata lagu tu lah. Kita ni kalau ucap Merry Christmas, maknanya kita telah mengimani ajaran Kristian. Kita kata macam tu. Ataupun bila kita cuci rumah ibadat, maksudnya kita mesti telah mengimani agama Hindu tu. Soalan ni betul ke? Kadang-kadang apa yang kita ungkap di lidah belum tentu lagi sama apa yang dalam hati. Dia dua benda berbeza tau. Dalilnya Quran. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Berkenaan orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Maksudnya lidah tidak semestinya mewakili dalam hati. Apa yang kita buat di sudut perbuatan belum tentu lagi mewakili apa yang dalam hati. Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia itu mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dekat lidah. Tapi Allah Ta'ala kata wa ma hum bimumin. Mereka tak beriman. Hakikat tak beriman. Maksudnya Tuhan kata ada dua benda berbeza kat situ. Apa yang diungkapkan di lidah, apa yang ada dalam hati mereka. Tak sama. Maka demikian juga bila kita ucap Merry Christmas. Bukan kita iktiraf agama dia. Sekadar mujamalah nak ambil hati dia. Macam tu je. Tak lebih pada tu. Kan? Apa lagi? Kita cuci rumah ibadat dia. Apakah kita cuci tu kita dah imani patung tu? Tak. Sekadar kemanusiaan. Sekadar tu je lah. Bila Nabi Muhammad berdiri, dibawa lalu jenazah Yahudi depan, Nabi berdiri. Sahabat Nabi, Yahudi itu Nabi. Bukankah dia manusia? Maksudnya Nabi berdiri, memberi penghormatan itu bukan makna mengiktiraf agama dia. Tak. Dia tak semestinya. Macam tu Satu, kalau kita tengok lah. Maksudnya, apa yang diungkap di lidah belum tentu lagi sama apa yang ada dalam hati. Itu berlaku pada orang munafik. Kita baca kisah melibatkan sahabat Nabi nama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Yang mana dia sebut kalimah kufur. Tapi hati dia kekal beriman. Dia tak tahan kena seksa kan. Dia sebut kalimah kufur. Dia sebut di lidah. Lepas tu dia pergi jumpa Nabi, cerita kat Nabi. Aku ni macam mana Nabi? Allah Ta'ala turun Al-Quran. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Maksudnya, dia dipaksa, dia sebut kalimah kufur, tapi hati dia lain. Di sini kita terus faham, apa yang diungkap di lidah belum tentu sama apa yang ada dalam hati. Kita tak boleh kata bila sebut dia cakap, macam tu lah dalam hati dia. Belum tentu sebenarnya. Belum tentu. Kadang-kadang mulut kata lain, hatinya lain. Main macam tu. Kan? Jadi kalau kita tengok dari sudut itu, jadi kalau kita kata kita cuci, maka kita telah mengiktiraf agama dia, tak tepat sebenarnya. Tidak semestinya. Quran sendiri telah meletakkan perbezaan di antara apa yang diungkap di lidah, tak semestinya sama dengan apa yang ada di dalam hati. Begitu. Apa lagi? Okey, kita kata apa yang diungkap di lidah, maka itu mesti dalam hati. Okey. Orang Kristian jumpa kita orang Islam, bila hari raya dia kata selamat hari raya. Apakah dia Islam? Tak Islam. Hatta kalau dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum tentu lagi dia Islam. Walaupun dia mengucap syahadah sekalipun. Apakah sudah dikatakan Islam semata-mata diucap? Macam kat kita dekat Malaysia, kat Kelantan tu berlambak kan. Buah kelapa jatuh gergum. Dia Cina duduk sama-sama orang Melayu. Dia dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam ke tak Cina tu? Tak Islam ke? Kat Kelantan berlambak macam tu kat Kelantan. Kan? Anak masa belajar di pondok Lubuk Tapah tu yang sebelum nak masuk tu, kampung orang Cina tu, tak banyak 5-6 buah rumah je. Cina macam tu, cakap Kelantan, orang Kelantan dengar tu sebiji orang Kelantan, tak nampak macam orang Cina. Kita duk ingat Minah Kelantan kot, takut muka Cina. Tak, ni orang Cina. Cakap Kelantan pasal. Disebabkan budaya dia sama orang Kelantan. Orang Kelantan ni cara beragama dia kuat sikit daripada tempat orang lain. Kadang-kadang melatah pun la ilallah illallah. Last sekali dia orang ni bila melatah pun la ilaha illallah. Kait kelapa jatuh gergum. La ilaha illallah. Terkejut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam ke dia? Tak, dia tak Islam. Jadi bila diungkap di lidah belum tentu lagi sama apa dalam hati. Jadi bila kita kata, kalau kita ucap Merry Christmas, maka kita dah mengiktiraf agama dia. Belum tentu. Buktinya, bila mereka ucap selamat hari raya pada kita, apakah mereka dah Islam? Tak,
tak Islam. Kita berani kata dia Islam dah. Tak, dia bukan Islam. Sebab apa yang diungkap di lidah belum tentu lagi apa yang ada di dalam hati. Orang pergi cuci kuil Hindu tu, apakah dia mengiktiraf agama Hindu tu? Tak, dia tak iktiraf pun. Mujamalah kemanusiaan awak macam mana? Kita duduk sama-sama dengan orang bukan Islam. Lagu tu lah, buat lagu mana kan? Macam tu je lah. Gitu. Jadi kalau orang kata apa yang dia buat bermaksud mesti mengimani, tak tepat. Argument tu tak tepat. Satu. Argument yang kedua. Kita ni, ni selalu orang dah sebut lah, toleransi ni ada batasnya. Selalu argument. Syekh, dia isu ni khilaf. Kalau kita kata toleransi ni ada batasnya, kita tanya, batasnya kat mana? Batasnya. Oh, batasnya kena ikut pandangan kamu. Itu dah tak betul. Mana boleh? Ikut pandangan kamu je batasan. Jadi kalau orang nak ikut pandangan yang lain, macam mana pula? Yang kita sebut batas ni adalah jangan sampai melanggar hukum yang qat'i. Itu baru batas dia. Border tu kat mana? Jangan langgar hukum qat'i. Isu ni tidak qat'i. Hukum ni masih lagi ijtihad. Ulama A, ulama B, kita dah sebut pandangan Hanafi, hujah Hanafi. Kita buat mari pandangan Syafi'i, hujah Syafi'i. Kita buat mari pandangan orang aliran Salafi, hujah dia orang. Kita buat mari dah. Jadi bila kata toleransi ni kena ada batasnya, kita tanya border dia kat mana? Batas tu kat mana? Batasannya hukum qat'i. Okey, kalau batasnya hukum qat'i, ini hukum qat'i ke hukum zanni? Ini hukum qat'i ke hukum ijtihad? Ijtihadi. Jadi tak apalah, tak ada masalah. Jadi tak langgar border lagi lah. Tak langgar lagi batasan dia. Macam tu. Itu yang biasa orang nak hujah lah. Dia kata lebih baik, ada pula yang lain, argument yang ketiga. Dia kata lebih baik kita ambil yang terbaik, iaitu keluar daripada khilaf. Syekh, kalau kita nak tengok isu ambil khurujul khilaf mustahabun, keluar daripada khilaf itu lebih digalakkan. Yang pertama sekadar digalakkan, mustahab digalakkan. Tapi kalau bertembung antara kemaslahatan, lebih baik ambil maslahah. Itu lebih baik. Kan? Ada khilaf. Anak buat misal contoh. Dekat Malaysia, kita bayar zakat fitrah pakai duit. Kita tak pakai beras. Kalau kita kata khurujul khilaf mustahabun, lebih baik kita ikut Syafi'i. Sebab itu lebih selamat. Segi takut-takut berdosa kan. Sebab Syafi'i kata kalau tak guna makanan rutin yang mengenyangkan, zakat fitrah tak sah, pakai duit tak sah. Hanafi kata pakai duit pun tak apa, pakai beras pun tak apa. Jadi nampak lebih selamat ya ikut Syafi'i. Tapi kenapa kita pakai Hanafi? Bermaksud kita lebih mementingkan maslahah. Kita lebih mementingkan maslahah dalam hal zakat fitrah. Satu dah kita nampak. Apa lagi? Kita nak pergi pada fatwa ulama-ulama dulu. Haram muzik. Ulama dulu muzik haram. Ulama yang kata boleh muzik ni Ibnu Hazam. Sekarang ni semua pakai mazhab. Semua pakai muzik, semua menyanyi belaka sekarang. Macam mana agak-agak? Nak pakai yang mana sekarang? Kalau ikut pandangan yang selamat, pakai pandangan kita haram dalam muzik. Kita tak. Kita hari-hari muzik hari ni. Zaman sekarang dia hari-hari muzik. Kita ni kalau ikut fatwa ulama-ulama yang majoriti tu, haram dah kita ni. Tapi kita pergi pakai pandangan Imam Ibn Hazam. Ibn Hazam tu dia kata muzik tidak haram. Kalau jalan selamat, khurujul khilaf mustahabun, pakai pandangan haram tu lah. Itu yang khurujul khilaf mustahabun. Tapi kita tak pakai. Kenapa kita ambil muzik? Sebab umumul balwa, satu keumuman yang sukar dielak, dan dalam dunia pada hari ini itu satu kemaslahatan, maka kita terima. Nampak? Maslahah dah kat situ. Bukan kepada khurujul khilaf mustahabun. Apa lagi? Hukum gambar. Ulama dulu majoriti kata haram gambar ni. Ni gambar tu kan. Majoriti kata haram. Jadi kita sekarang ni nak pakai yang haram ke nak pakai yang halal? Macam mana agak-agak? Kalau khurujul khilaf mustahabun, pakai yang haram tu lah. Awal-awal lagi tak bergambar. Lagi terselamat. Takut-takut terkena kepada pendapat yang kata haram. Kan? Tapi tak. Kita pakai gambar. Sebab apa? Maslahah zaman sekarang. Tapi dalam kes ni, dia boleh keluar khurujul khilaf mustahabun. Dalam kes ni. Walhal khilaf lagi. Masih lagi khilaf. Kenapa kita tak kata kawan-kawan kita, budak-budak UIA tu dia pergi cuci, ada kemaslahatan kat situ. Apa maslahah dia? Maslahah image Islam. Maslahah Islam rahmat sekalian alam. Maslahah orang tengok Islam ni indah. Maslahah orang tengok Islam, orang tak lari daripada Islam. Orang rasa Islam ni agama cantik. Apa masalah? Kalau fikir macam tu. Jadi kalau khurujul khilaf mustahabun, argument yang kata lebih baik kita pakai khurujul khilaf mustahabun. Kamu sendiri tak konsisten. Dalam banyak kes, kamu tak khurujul khilaf mustahabun. Kamu lebih pakai kemaslahatan kamu. Tapi dalam kes ni, khurujul khilaf mustahabun. Sebab apa? Sebab kamu tak suka. Tu. Mana boleh lagu tu? Maslahah bukan berbase kepada apa yang kita suka dan kita tak suka. Maslahah ni berdasarkan apa realiti yang berlaku. Sekarang ni orang benci Islam tak? Orang benci Islam kalau kita ambil sikap lagu tu. Contoh, kan? Maka kita kena tengok realiti itu.
Sekarang ni orang takut Islam, orang kata Islam ni teroris. Itu berlaku kat negara luar. Makanya kita pamerkan kita boleh kawan semua pihak. Muslim, non-Muslim, semua kita boleh kawan. Orang ni terus tukar sudut pandang dia. Oh, Islam ni agama okey. Islam ni agama keamanan. Islam ni agama kedamaian. Kan cantik lagu tu. Itu memang satu masalah. Jadi kita tak nampak sudut itu. Kan? Macam tu. Apa lagi? Orang dah argue, dia kata kalau kita pergi tolong orang bukan Islam, pergi cuci gereja dia, cuci kuil dia, kita memanjangkan kekufuran. Okey, kita buat analogi. Seorang Sami, accident. Tadi anda buat contoh dah, contoh. Kan? Contoh dia, seorang Sami, seorang padri. Dia ni kita tahu kerja dia memurtadkan orang. Kita ni seorang doktor. Tiba-tiba dia accident. Pergi ke hospital, kita pergi rawat dia bagi dia sihat. Sekarang ni tindakan kita tu bagi dia sihat itu, kita rawat dia, bukankah kita memanjangkan kekufuran untuk diri dia? Memanjangkan kekufuran kepada dia. Sebab kan dia sihat nanti dia murtad ke orang pula. Macam mana agak-agak? Oh, tak boleh sama kontak. Sebab itu orang, ini bangunan. Sebab kuil, gereja. Dekat negara barat, berapa banyak gereja dah tukar jadi masjid. Kenapa kita tak bahas duduk tu pula? Jadi, tak konsisten tau. Argument itu dia tak konsisten. Dia tak kuat tau. Dia agak longgar lagi. Lebih teruk sikit dia gitu dah. Ini semua plural lah ni. Ini semua liberal lah. Ana ni bila sebut, ini orang liberal. Dulu, orang mengatakan ucap Merry Christmas itu boleh. Orang kata orang tu liberal. Anda ingat lagi tahun 2008 kita menang dekat Selangor. Kan? Ana ni sebelum tu 2006, 2007 Ana dah tulis artikel setelah Ana membaca pandangan Dr. Yusof Al-Qaradawi mengatakan boleh ucap Merry Christmas. Masa tu orang tuduh Ana liberal. Orang tuduh liberal, Wan Ji ni liberal dia kata. Kenapa liberal? Sebab mengeluarkan pandangan boleh ucap Merry Christmas. Yang kata tu ustaz-ustaz PAS tu lah. Ramai ustaz-ustaz PAS lah. Dia kata haram lah apalah. Kan? Liberal. Jadi bila Ana sebenarnya bukan Ana keluar pandangan Ana sebut Qaradawi cakap. Mustafa Az-Zarqa cakap. Mustafa Az-Zarqa ni ulama hebat. Ulama Syria alim hebat. Orang mengaji fiqh ni nak ngaji usul fiqh kena mengaji tulisan dia, kena baca tulisan dia. Yusuf Al-Qaradawi, kita semua tahu ulama besar dalam dunia. Dia yang kata boleh. Kita ni tak setuju, liberal kita kata. Hari ni berapa ramai ulama PAS yang kata haram tu, yang kata liberal tu, dia sendiri buat. Takkan kita nak kata PAS liberal pula kan? Jadi kita ni kadang suka tuduh, tapi bukan base pada ilmu. Kita bincang ni biar base kepada ilmu. Ini bukan isu liberal, ini pandangan ulama muktabar. Anda pun dah sebut tadi. Anda takut orang salah faham. Anda baca matan Arab lagi. Ambil kitab lagi. Sebut kitab tu kan. Ini kitab. Kitab ni bukan kitab 3-4 hari ni keluar. Kitab ulama dulu. Ulama-ulama muktabar dahulu. Jadi ni bukan isu liberal. Dulu dekat Malaysia pernah debat. Orang perempuan nak bertanding pilihan raya. Haram ke tidak? Orang kata dulu. Siapa yang kata orang perempuan boleh bertanding pilihan raya? Liberal. Liberal. Sekarang ni berlambak perempuan bertanding. Tak kata liberal pula. Jadi maksudnya kita ni suka tuduh. Kita bukan bincang secara akademik. Kita bukan bincang secara ilmiah. Gitu. Jadi kalau orang kata ni liberal plural, tak betul lah. Sebab kalau kamu kata ini liberal, jadi kamu nak kata Qaradawi liberal. Kamu nak kata tak Ibnul Abidin itu liberal. Kitab Bahrul Ra'iq itu liberal. Berani nak kata lagu tu. Yang mereka tu lagi awal daripada tajuk liberal. Lebih awal daripada tajuk plural. Gitu. Sebab itu pada Ana, beberapa sikap yang kita kena fikirlah dalam isu macam ni. Yang pertama bagaimana kita nak menampilkan Islam ni satu agama yang baik dan dihormati. Itu kita kena fikir. Orang hari ni dia fikir membujur lalu melintang patah. Dia tak fikir lepas tu orang nak benci Islam ke tak. Ini satu problem besar. Cara berfikir orang Islam bukan di sini je di mana-mana pun banyak. Kat negara Arab berlambak lagu tu. Dekat Pakistan lagi teruk. Kat Pakistan. Dia kira je nak buat. Dia kira nak cakap. Dia kira tak boleh kita kena buat macam ni. Berdasarkan dia faham. Dia tak tengok pandangan kedua, pandangan ketiga. Khilaf lagi, penghujahan dia bukanlah hukum qat'i. Dia tak tengok. Tapi dia buat. Dah sekali orang benci Islam. Dah sekali orang tak hormat Islam. Kita ni nombor satu, nak buat apa-apa pun, cuba kita fikir tindakan aku ni, apakah Islam makin dihormati ataupun tidak? Itu soalan ni. Nak tanya soalan tu dulu. Satu. Yang kedua, kalau kita pergi pada logik Al-Quran, Quran pun dah ajar pada kita, kalau orang buat baik kepada kita, kita kena balas dengan lebih baik. Quran ajar. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah Ta'ala sebut dalam An-Nisa ayat 86. Apabila diberikan satu ucapan kepada kamu dengan satu ungkapan, satu tahiyat, satu ucapan, fahayyu bi ahsana minha, balas balik dengan lebih baik.
balas balik dengan lebih baik. Orang Hindu pergi jumpa kita selamat raya. Kan? Orang Kristian buat selamat raya. Kita pun Merry Christmas contoh. Kan? Orang Hindu dia pergi cuci masjid. Kita pun pergi cuci kuil. Apa masalah? Kan? Apa masalah? Oh tak boleh. Hukum. Kita dah bahas panjang lebar kat atas. Segi hukum tu macam mana kan. Jadi benda ni masih lagi khilaf. Jadi khilaf ra'i je lah apa masalah ni. Gitu kan. Jadi kita ni kena fikir macam mana kita nak menampilkan keindahan Islam kepada warga non-Muslim. Kena tampilkan macam tu. Kan? Seperti mana yang orang Islam banyak buat dekat barat pada hari ni. Dia cuba nak menampilkan Islam ni baik. Kat sana ramai dah masuk Islam. Dekat sini ni orang pakai baju Islam. Kenapa? Sebab sikap kita. Pelik kan? Orang Islam ramai, orang bukan Islam sedikit. Tapi orang bukan Islam tengok kita makin takut dengan Islam. Dekat barat orang Islam sedikit. Orang barat tu ramai. Orang barat tu makin seronok tengok Islam. Dia kata Islam agama baik. Last sekali pakak-pakak masuk Islam. Kita ni makin ramai. Tapi orang jadi tak nampak kebaikan Islam. Tak nampak keindahan Islam. Tapi dekat orang Islam minoriti, dekat situ tu orang nampak kebaikan Islam. Kenapa jadi macam tu Kat mana silapnya apabila kita nak menampilkan konsep agama Islam. Kita menampilkan agama Islam yang kita anuti ni kan. Gitu. Kalau kita tengok dalam beberapa kes yang berlaku dekat barat. Dah ada gereja membuka ruang kepada orang Islam untuk sembahyang Jumaat dalam gereja. Berlaku dah. Ni bukan cerita bertukar jadi masjid ni. Dia masih lagi gereja. Orang Islam nak sembahyang, kurang tempat. Agak tak apalah sembahyang dalam gereja kami. Dia okey, dia bagi ruang. Jadi, kenapa orang Kristian dekat sana, dia begitu baik dengan orang Islam pada tahap itu? Cuba kita tengok macam mana orang Islam pula ketika berinteraksi dengan mereka. Nampak? Dia tak keras, dia banyak. Benda khilafiah, kita nak je lah apa masalahnya. Macam tu kan. Benda khilafiah perbezaan pandangan tu pula muktabar. Apa masalah? Bukan pandangan ganjil. Ni pandangan yang orang semua tahu. Kan? Baca kita mazhab besar-besar akan jumpa pandangan-pandangan macam ni kan. Gitu. Apatah lagi benda ni adalah benda ijtihad. Benda ijtihad. Jadi kita kena tengok kemaslahatan dia. Kan? Macam contoh bila kita ucap Merry Christmas. Ada orang kata haram secara mutlak. Contoh. Tapi ada pandangan kata boleh. Dan pandangan tu argument dia agak kuat. Bukan agak kuat, memang kuat sungguh. Bahkan pandangan kata haram tu kadang-kadang kita boleh bantah. Satu kita boleh bantah. Kan? Jadi ijtihad. Jadi kita tengok kemaslahatan umat, kemaslahatan agama macam tu kan. Kita tengok dekat Malaysia, kita kadang-kadang ada ijtihad tertentu kita tak pakai Syafi'i, kita pakai Hanafi. Contoh, teroka tanah. Syafi'i kata siapa yang teroka tanah, tanah tu terus jadi milik dia tanpa izin kerajaan. Hanafi kata sesiapa teroka tanah, tanah tu tak boleh jadi milik dia kecuali izin kerajaan terlebih dahulu. Kita kat Malaysia ni nak pakai mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi dalam teroka tanah? Tanya soalan. Kat Malaysia kena pakai Hanafi. Teroka tanah tak boleh pakai Syafi'i. Kalau ikut Syafi'i habis tanah orang. Habis tanah orang. Sebab kita sekarang ni dapat izin kerajaan pun orang rembat tanah. Orang bahan tanah orang. Jadi terpaksa pakai mazhab Hanafi. Kenapa mazhab Hanafi? Hanafi lebih maslahah dalam hal teroka tanah. Yang tu kita tak berdikari pula. Kenapa tak khurujul khilaf mustahabun? Kenapa tak keluar pandangan itu? Kenapa tak keluar kaedah itu? Sebab itu lebih maslahah. Itu lebih maslahah. Nampak? Apa lagi? Zakat fitrah. Tak ada sebut dah. Kita menggunakan wang. Kita tak guna beras. Apakah orang Malaysia tak ada beras? Sampai nak guna wang. Berlambak beras. Tak ada masalah. Tapi sebab maslahah, orang miskin di Malaysia ni, maslahah dia bukan beras. Masalah orang miskin kat Malaysia ni lah wang. Dia tak ada duit nak beli baju raya anak. Contohlah kan. Dia nak belanja pagi raya tu tak ada duit. Beras mungkin ada. Maka sebab itulah masalah zakat fitrah kat Malaysia, wang, duit. Ikut mazhab Hanafi. Kalau nak kira khurujul khilaf mustahabun, dia kena pakai Syafi'i lah. Tak pakai Syafi'i. Pakai Hanafi. Sebab maslahah. Maka demikian juga bila nak tengok isu ni. Okey, mufti wilayah dia argue. Dia kata tak boleh sebab membuka ruang fitnah. Jadi membuka pintu-pintu fitnah. Orang nak tuduh macam-macam. Anda nak fikir balik. Sebenarnya kalau kita fikir balik, fitnah ni yang lebih besar apabila orang prejudis pada Islam. Itu lagi besar fitnah dia. Fitnah yang paling besar sekarang ni, orang prejudis dengan agama Islam. Dekat barat, orang dah nampak Islam ni agama teroris. Dekat Malaysia, dah ada orang bukan Islam. Bila sebut Islam, dia kata Islam ni memang kerja cari pasang orang. Islam ni dia tak reti hormat orang. Orang dah kata lagu tu. Jadi, itu fitnah lebih besar. Kita kena tutup pintu fitnah tu. Pintu fitnah prejudis manusia kepada Islam. Apatah lagi, Quran sendiri pernah ajar pada kita sebarang pintu-pintu yang boleh melahirkan
prejudis manusia kepada Islam kena tutup. Dalilnya Quran. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayusubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah. Bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu. Kenapa boleh cela Allah Ta'ala tanpa ilmu? Prejudis. Prejudis tu kita cipta. Apa yang kita ciptakan? Kita pergi maki Tuhan dia. Ni patung dia tu kita kata macam-macam kata kan. Itu prejudis. Jadi prejudis pada Islam. Last sekali dia pun maki Allah Ta'ala tanpa ilmu. Nampak? Maksudnya Quran tu dah ajar pada kita tutup segala ruang-ruang fitnah. Ruang-ruang prejudis manusia terhadap Islam. Jadi kalau orang kata macam mufti wilayah dia argue, dia kata tak boleh, dia lebih menyokong pandangan kata tak boleh, mengelak daripada fitnah. Kalau orang tanya anak rasa fitnah yang paling besar yang kita kena tutup adalah prejudis manusia terhadap Islam. Itu kita kena fikir. Hari ni orang benci Islam, orang tengok Islam ni agama ganas, Islam ni agama teroris, Islam ni agama ekstrim, tu orang tuduh pada Islam. Kita kena tutup tu segala pintu-pintu, ruang-ruang yang menampilkan Islam ni agama ganas. Nampak? Kena fikir tu. Pada Ana, macam tu. Jadi Ana tak apa setuju alasan itu. Kenapa tak boleh? Sebab takut-takut timbul fitnah. Kalau fitnah Ana rasa kena pergi. Sebab apa? Kita kena hilangkan fitnah prejudis orang terhadap agama Islam. Tu kalau Ana punya pandangan lah. Macam tu. Dan yang terakhirnya mungkin Ana sebut juga sikap kita dalam berhadapan dengan perbezaan pandangan. Ini satu benda jugalah. Kan? Kita ni ustaz, kita ni orang agamawan, apatah lagi ada pengaruh, kita kena tahu benda ni khilaf dan kita kena ajar orang hormat khilaf. Kan? Kita kena, ini khilaf, perbezaan pandangan ulama. Saya bersetuju dengan pandangan A, tetapi saya tak nafikan ada pandangan B. Saya rasa tu lagi sihat. Yang tak sihatnya, ini pandangan A. Pandangan B semua tak betul. Masuk neraka belaka. Ini tak betul. Ini tak betul. Kita tidak melahirkan manusia beragama secara sihat. Kita telah beragama tapi mencipta prejudis pula sesama kita. Sebab tak reti menghormati khilaf. Kan? Kita baca dalam hadis Nabi. Macam mana Nabi Muhammad ajar kepada umat, ajar pada sahabat, hormati khilaf. Itu berlaku. Itu pernah berlaku. Kan? Cerita popular dalam hadis Bukhari, Muslim, banyak ceritalah hadis ni. Nabi Muhammad SAW kata para sahabat semasa nak pergi ke la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Ada satu perang tu lah. Sampai satu perkampungan Bani Quraizah, Nabi kata kepada sahabat, janganlah seseorang korang semayang asar kecuali sampai di Quraizah. Sahabat Nabi pun pergi. Sampai tengah jalan tu, asar masuk. Quraizah jauh lagi. Maka ada dua kalangan sahabat. Satu sahabat kata, Nabi Muhammad SAW suruh kita berjalan cepat. Asar tu sampai di Quraizah. Tiba-tiba tak sampai lagi. Semayang asar kat sini lah kita. Sebab kita dah terlambat hari ni. Satu lagi kita tak. Nabi Muhammad kata semayang kat Quraizah juga. Ni kalau sampai kat Isyak nanti, Isyak tu lah. Kat waktu Isyak kita semayang asar nanti. Dua-dua ni sampai kepada pengetahuan Nabi. Dalam hadis Nabi kata, walam yu'annih wahidan minhum. Nabi Muhammad tidak mengkerasi, tidak marah kepada dua-dua tu. Satu tak, Nabi biar. Okey. Maksudnya Nabi dah ajar menghormati perbezaan. Kita ni masalahnya, kita ni nampak kita. Yang kita nak pandangan ni semua tak betul. Tak betul lagu tu. Cara fikir tu dah silap. Kan? Cuba kita ubah cara kita fikir. Bila tengok, benda ni khilaf punya. Perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ra'i lah. Jadi bila kita kena ra'i, janganlah beza sikit. Ni tak betul ni. Lagi teruk, rosak akidah. Itu lagi tak betul. Cara fikir tu dah tak betul. Sebab benda ni khilaf. Perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Okey, kesimpulannya anda boleh sebut, penutup ni, cuci rumah ibadat dan Muslim ni adalah perkara khilafiah. Itu nombor satu. Sebab tidak ada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyatakan secara qat'i haram dan juga qat'i boleh. Maka bila tidak ada qat'i, nas qat'i mengatakan haram ataupun halal, maka dia terlibat kepada ijtihad, pandangan ulama. Jadi kita pun dapati memang ada pandangan yang kata boleh, ada pandangan yang kata tak boleh. Makanya kita ambil sikap untuk meraihkan di antara satu dengan yang lain. Tapi walau bagaimanapun, mungkin kita kena tengok satu angle. Macam mana kita nak melahirkan kemaslahatan umat manusia itu melalui Islam. Itu yang kita kena fikirlah. Mungkin itu mana punya komen pada malam ni insya-Allah. Wallahu taala alam. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam.
Allahyarham Tok Guru Nik Aziz masa jadi MB pernah 2 kali menawarkan pembiayaan kerajaan negeri untuk membaiki gereja. Wallahualam. Boleh Google kisah itu. Rupa-rupanya Tok Nik Aziz pun pernah menawarkan pembiayaan kerajaan negeri untuk membaiki gereja. Bukan masjid, gereja. Jadi nampaknya nak kata apa ke Tok Guru Nik Aziz? Allahyarham Tok Guru. Macam mana agak-agak fikir sendiri. Kalau diperhatikan, ulama yang menghukumkan harus itu, kesemuanya berkait dengan soal bekerja atau mengambil upah. Jadi apakah sama kondisinya dengan pergi tolong bersihkan kuil? Yalah, isunya membantu. Sama ada upah ataupun tidak, tu tajuk kedua. Isunya membantu tu. Kan? Kalau sekiranya membantu tu tak boleh, mengambil upah lagi-lagi lah tak boleh. Berdosa lah. Kan? Isunya membantu untuk rumah ibadat orang bukan Islam. Gitu. Allahuakbar. Arak bukan kaitan dengan rumah ibadat orang bukan Islam, kan? Bagaimana isu Allah melaknat pembuat, pembawa, penjual, pelayan menghidangkan arak tu, arak bukan rumah ibadat. Tak sama dia tak sama, tak boleh sama gitu. Kan? Bila sebut arak itu nas terang-terangan sebut arak, dia tak sebut yang lain. Jadi nas tu khusus untuk tu je lah. Kan? Tak adalah kaitan yang lain gitu. Kenapa kita nak kias pula? Mana boleh kias dalam kes macam tu kan? Tak sama dia punya manat tu. Tak sama. Macam mana dalam fiqh, dalam peperangan pun jangan kita musnahkan tempat ibadat orang kafir dan lain-lain. Tidak memusnah itu pun kira menjaga, menyokong kesyirikan. Betul? Satu soalan lah. Kita telah menang dalam perang, bermakna ada kuasa untuk menghancurkan kesyirikan itu, minta pencerahan. Kalau kita fikir Taliban dulu pernah meruntuhkan patung Bamiyan pada masa tu dan mendapat kritikan kuat daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Anda ingat lagi masa tu anda belajar di Pakistan pada masa tu dia bom patung Bamiyan tu, patung Buddha besar tu, Qaradawi kritik. Sampai orang Taliban pergi tuduh Qaradawi ni ulama ul asnam, ulama berhala. Dia boleh panggil macam tu orang Taliban. Jadi argument dia, kenapa kena runtuhkan? Dia kata syirik, kita kena runtuhkan syirik. Kalau kita biar kita menegakkan kesyirikan. Tengok cara Taliban fikir. Kita janganlah fikir macam Taliban tu. Ni Qaradawi bagi pandangan agak menarik, hujah pun kuat. Kita boleh tinggalkan pandangan itu Walhal itu lebih rahmah, lebih nampak damai, keamanan kan untuk umat manusia dekat dunia kat negara kita lah, apatah lagi. Wallahualam. Pasal harus mencari hujah Qaradawi itu okey, boleh diterima. Apa pendapat Ustaz tentang Syekh Majdi Ashur, penasihat Mufti Mesir, kata sambut Christmas harus dan berpahala sebab meraihkan hari lahir satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Risau tengok hujah ini. Takut satu hari nanti kalau orang Yahudi claim birthday Nabi Ishaq ke Musa ke, wallahualam. Anda tak tahu pasal fatwa nama apa? Majdi Ashur, tak tahu. Wallahualam. Nak komen pun tak boleh sebab tak tahu. Wallahualam. Okey, tak ada dah kot. Dekat Clubhouse ni ada tak? Malaysia ni memang promote yang Ustaz-Ustaz Malaysia ni memang promote yang Malaysia berpegang mazhab Syafi'i, kalau berbeza sedikit. Lagi-lagi yang bawa pandangan ni bukan Ustaz-Ustaz pondok. Mulalah tak setuju dengan label Ustaz-Ustaz ni dengan macam-macam labelan dan kata mengelirukan masyarakat. Apapun semoga Allah. Sebenarnya dia tak mengelirukan. Kalau umat keliru, itulah peranan kita orang berilmu. Bagilah penjelasan, susah apa. Macam kes ni orang keliru, nak bagilah penjelasan. Hujah satu, hujah dua, pandangan Maliki, pandangan Qaradawi, pandangan Hanafi, pandangan Syafi'i, kita orang bagi kan. Jadi sebenarnya keliru ni sebab kita tak bagi jelas, kita tak bagi penjelasan. Kelirulah orang kan. Kita ni bila orang keliru kita tengok orang keliru. Lah kamu tak ceramah, cuba cerita elok-elok. Kadang-kadang kita ni cerita tak elok-elok. Kita tu sendiri dah bias, kita sendiri tu dah ambil satu pandangan, tak nak sebut pandangan yang kedua, tak nak bagi pandangan ketiga. Dah macam mana orang kita nak salahkan orang keliru padahal kita punca kekeliruan itu. Jadi kita janganlah bagi orang keliru, bagilah penjelasan untuk orang tak keliru. Tu je cara dia gitu kan. Tak ada susah apa pun. Tapi itulah kadang-kadang berlaku dekat Malaysia ni jadi macam tu Wallahualam. Okey, rasa tak ada lah kot. Cukuplah. Wallahualam.
Sedang lebih dah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.